Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Jenayah siber kini menjadi ancaman serius kepada pengguna internet. Ia perlu ditangani menerusi intervensi secara holistik dan kolektif. Semua pihak perlu menggembling tenaga mempertingkatkan program keselamatan siber. 250 juta ringgit nilai kerugian direkodkan akibat jenayah skam. Penglibatan pelbagai entiti penting bagi memberi pendidikan kesedaran sekaligus membanteras jenayah tersebut. Nilai perpaduan bermula di rumah seperti yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong akan terus diterapkan. Ini akan dilaksana menerusi pelbagai aktiviti yang akan dikemudi Jabatan Penyiaran dan Jabatan Penerangan. Nilai perpaduan perlu dijadikan aset negara yang utama demi masa depan. Ia bukan sahaja perlu difahami tetapi dijiwai oleh rakyat Malaysia. Penganjuran Minggu Perpaduan adalah untuk menyemarakkan semangat perpaduan serta menyebar pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap kepelbagaian adat serta budaya masyarakat Malaysia. Peruntukan kecemasan bagi membaiki 36 buah sekolah di Kuala Lumpur dan Selangor yang rosak akibat kejadian ribut akan disalur dengan segera oleh Kementerian Pendidikan. Ia akan disalur kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 27 buah sekolah di Kuala Lumpur dan 9 buah di Selangor rosak akibat ribut tersebut. Penilaian lanjut terhadap kerosakan yang berlaku di sekolah berkenaan akan dibuat dengan kerjasama JKR. Peruntukan RM1 bilion bagi membaik pulih bekalan air di Kelantan menunjukkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan. Kabar gembira tersebut merupakan komitmen kerajaan terhadap penduduk Kelantan walaupun berbeza pandangan politik. Peruntukan tersebut mencukupi bagi membantu kerajaan negeri menyelesaikan masalah bekalan air yang membebani penduduk dengan segera. Baik saudara, penerbangan pertama jemaah haji dari KLIA selamat tiba di Madinah, Arab Saudi hari ini dengan penerbangan pertama tiba pukul 7 pagi waktu tempatan, manakala penerbangan kedua tiba 2 jam kemudian. Perkongsian dari salah satu penginapan di Madinah. Kita terus bersama Faiz Syauqi Mat Rezeki. Faiz, silakan. Terima kasih Syarul Islam di Angkasa Puri. Alhamdulillah, 2 penerbangan membawa masuk jemaah Malaysia iaitu KT pertama dan KT kedua telah selamat mendarat di Putra Muhammad Abdul Aziz International Airport dan seterusnya para jemaah haji Malaysia ini terus dibawa ke hotel penginapan mereka masing-masing. 284 para jemaah haji menerusi KT pertama telah ditempatkan di Saja Al-Madinah Hotel, manakala 281 jemaah haji ditempatkan di MR Royal Hotel. Penerbangan kedua ataupun KT kedua ini telah selamat tiba sekitar kira-kira 2 jam selepas KT pertama tiba di Madinah ini. Sekitar jam 3 petang waktu Madinah ini, seramai 565 para jemaah telah berada di kota Madinah ini. Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah iaitu Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi telah hadir menyambut ketibaan haji penerbangan pertama ini. Untuk makluman, sekitar pada esok hari, para jemaah ini akan dibawa melawat ke tempat-tempat sejarah di sekitar kota Madinah ini. Antaranya ialah makam Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, Raudah dan antara tempat-tempat sejarah yang lain. Saya kira itu sahaja perkembangan semasa dari kota Madinah ini. InsyaAllah kami akan membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Kembali ke Syarul Islam, Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Faiz di lokasi. Sambutan Minggu Perpaduan 2023 membuka tirainya semalam di tebingan Sungai Kuching, Sarawak. Majlis perasmian sambutan itu disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah pagi tadi. Kita bersama wartawan Monica Gary untuk perkembangannya. Monica, silakan. Terima kasih Syairul di Angkasa Puri. Pada tahun ini, Kuching telah pun dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Minggu Perpaduan, peringkat kebangsaan yang bersempena dengan pengiktirafannya sebagai bandaraya perpaduan. Sambutan Minggu Perpaduan ini telah pun dilancarkan, disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah di tebingan Kuching, Sarawak pagi tadi. Sementara itu, sekali lagi tebingan Kuching ini menjadi saksi apabila sambutan Minggu Perpaduan tahun ini
telah pun mencipta Malaysian Books of Records menerusi pemakaian baju etnik teramai yang diadakan pada sebelah pagi tadi dan disertai 2,471 peserta. Pelbagai acara dan aktiviti luar pentas turut diadakan seperti jualan kraft, jualan rahmah dan pameran daripada agensi kerajaan serta swasta. Malam ini adalah persembahan Malam Irama Unity yang akan menampilkan artis terkenal tanah air antaranya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jacqueline Victor, Elvin Wong dan juga banyak lagi. Masyarakat di sekitar Kuching dialukan datang beramai-ramai kerana esok pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda, terutamanya seperti pertandingan kumbang keling, persembahan etnik dan juga bicara sejarah. Dan hasrat utama penganjuran program ini sudah tentu untuk mempertingkatkan lagi semangat patriotisme dan rasa cinta kepada tanah air yang berasaskan prinsip-prinsip rukun negara serta memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat Bandani. Itu saja laporan daripada saya untuk Kanta 744 kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Monika di Kuching, Sarawak. Masalah gangguan bekalan air dan elektrik di Sabah, kecurian peralatan dan kegiatan penyambungan secara haram dan peralatan pengoperasian yang sudah lama dikenal pasti sebagai antara punca. Ia memerlukan kos yang tinggi untuk diselesaikan secara menyeluruh. Pihak yang bertanggungjawab kini bertenggus lumus untuk menyelesaikannya. Kerajaan negeri turut mengambil tanggungjawab tersebut. 13 juta liter padu sehari pertambahan air terawat diperlukan sepanjang berlangsungnya pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023-523. Untuk itu, syarikat air Darul Aman Sdn Bhd SADA bersedia dengan pelan kontingensi selama 8 hari bermula hari ini. Ia sebagai langkah meminimumkan risiko berlakunya gangguan bekalan di daerah tersebut. SADA memaklumkan kerja-kerja penyelenggaraan berterusan secara bersepadu juga dilaksanakan melibatkan aset dan infrastruktur air. 8 individu termasuk sepasang suami isteri sedang dicari pihak polis. Ia bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki dalam tangki najis di sebuah rumah di Kuala Kangsar Ahad lalu. Mereka merupakan pendatang dari Indonesia dan dipercayai masih berada dalam negara. Kerjasama turut dibuat bersama Jabatan Imigresen Malaysia dan Kedutaan Indonesia untuk menjejaki suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Polis Perak berjaya menahan 4 lelaki berusia antara 18 hingga 26 tahun. Mereka dipercayai terlibat dalam pergaduhan melibatkan perlawanan bola sepak di antara pasukan Perak FC dan Selangor FC. Hasil saringan air kencing terhadap salah seorang tangkapan mendapati suspek positif dadah jenis ganja. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi talian tertera. 30 penternak lembu dan kerbau di beberapa kawasan di Perak kecewa selepas hasil ternakan mereka hilang dipercayai dicuri. Kerugian lebih RM1 juta itu melibatkan lebih 260 ekor sepanjang 3 tahun lalu. Penternak mendakwa puluhan laporan polis dibuat sebelum ini, namun kes kecurian tetap berulang. Harapan mereka tindakan lebih tegas perlu diambil terhadap pihak tidak bertanggungjawab termasuk mengenakan hukuman lebih berat. Nurul Syahira Ashikin Sulaiman, 28 tahun, mengaku bersalah atas 2 pertuduhan bertindak cuai terhadap 2 bayi di sebuah taska Mac lepas. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Pasport antarabangsa juga perlu diserahkan kepada mahkamah. Perbicaraan bersambung pada 2 Ogos 2023. Sejumlah 3,200 karton rokok jenama terkenal yang disyaki diseludup berjaya dirampas. Rampasan dilakukan di Jalan Lunas Kelang Lama, Kulim, Kedah. Hasil pemeriksaan, sebuah lori 64 kotak yang setiap satunya mengandungi 50 karton rokok ditemukan. Anggaran nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM192,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.
Beberapa lokaliti di Kelantan terus mencatatkan cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dengan suhu mencecah 35 darjah Celsius. Amaran berjaga-jaga itu membabitkan daerah Pasir Mas dan Kuala Krai. Status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dikeluarkan bagi suhu maksimum harian mencecah 35 Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Penduduk diminta sentiasa peka dengan keadaan semasa bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Tidak membayar yuran penyelenggaraan adalah antara punca beberapa kawasan rumah awam di Johor berdepan masalah pembersihan dan penyelenggaraan. 70% daripada keseluruhan Perbadanan Pengurusan Rumah Awam di Johor menerima kutipan yuran serendah RM15 hingga RM30. Ia penting bagi kerja-kerja memotong rumput, pembersihan sampah dan penyelenggaraan kecil. Dana lebih besar dari kerajaan diperlukan bagi menyelesaikan isu tersebut. Pemprofilan perumahan awam seluruh negeri sedang dibuat bagi mendapatkan data terperinci. Lebih 383,000 kilogram gula dibekalkan kepada 4 pemborong sedia ada di Perlis. Jumlah itu mencukupi bagi menampung keperluan pengguna di negeri berkenaan. Pengarah KPDN Perlis Nur Razah Jaafar berkata peniaga tidak perlu mencatu jualan gula selain nasihatkan pengguna mendapatkan bekalan dari pemborong utama. Pantai Leman Kota Marina Kuala Kedah yang sering menjadi lokasi riadah keluarga bertukar menjadi lokasi pesta kepah. Orang ramai sanggup berpanas bersama keluarga untuk memperoleh hasil lumayan itu. Pelbagai peralatan digunakan, antaranya bingkai kipas. Kutipan lebih banyak dibuat apabila air laut surut, terutamanya pada sebelah petang. Fenomena tersebut berlaku berikutan alunan ombak yang kuat ke kawasan pesisir pantai. Kebiasaannya, kepah dijual RM6 sekilogram di pasaran. Ia enak dijadikan sajian pelbagai menu masakan. Baik, selepas lebih sebulan peperangan di Sudan, kedua kumpulan angkatan bersenjata yang berperang sekali lagi menandatangani perjanjian gencatan senjata selama 7 hari semalam. Ia bagi memberi ruang rundingan yang diterajui Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Dalam kenyataan bersama, gencatan senjata itu akan berkuat kuasa pada 9.45 malam waktu Khartoum esok. Gencatan kali ini bakal dilakukan dengan mekanisme pemantauan yang disokong Amerika Saudi dan antarabangsa selepas kedua pihak melanggar siri gencatan sebelum ini. Ia sekaligus membolehkan bantuan kemanusiaan diagih serta memulihkan perkhidmatan penting termasuk hospital dan kemudahan awam lain. Negara kumpulan 7 G7 yang diteraju Amerika Syarikat terus memberi komitmen sokongan terhadap Ukraine. Ia juga bersetuju bagi memberi tekanan kepada Rusia serta mengurus China dengan sewajarnya. Dalam persidangan berlangsung di Hiroshima, Jepun itu, anggota G7 membahaskan cara bertindak balas terhadap konflik yang dijangka berterusan itu. Selain itu, blok barat digunakan bagi mengumumkan sekatan baharu terhadap Moskow dan berikrar memberi lebih banyak senjata dan bantuan ketenteraan bagi memenangkan peperangan tersebut. Berhubung waran tangkap terhadap Presiden Vladimir Putin, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC memberitahu tidak akan berganjak selepas Rusia meletakkan pendakwa raya Karim Khan dalam senarai individu di Kendaki. ICC menerusi kenyataannya berkata tindakan itu tidak boleh diterima dan mengundang bahaya. Khan, warga Britain, mengeluarkan waran tangkap untuk Putin Mac lalu atas tuduhan jenayah perang kerana mengambil kanak-kanak Ukraine secara tidak sah. ICC juga menggesa 123 negara anggota untuk tingkatkan keselamatan, melindungi mahkamah dan para petugasnya. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh manakala 9 lagi cedera selepas serangan berbalas tembakan di pertunjukan lumba kereta di Baja California, Mexico. Kejadian berlaku pada 2:18 petang waktu Mexico ketika pertunjukan sedang berlangsung. Berdasarkan aduan diterima, serangan tembakan bermula apabila sekumpulan bersenjata keluar dari sebuah van dan menembak ke arah peserta di stesen minyak. Datuk Bandar Armando Ayala Robles berkata, Peguam Negara Ricardo Ivan Carpio Sanchez menugaskan pasukan khas untuk menyiasat insiden terbabit.
Gelombang haba yang melanda India mengurangkan hasil pertanian selain menjejaskan rutin harian orang ramai. Banyak tempat di negara itu merekodkan suhu tertinggi iaitu melebihi 45 darjah Celsius susulan musim panas. Beberapa hari lalu, Uttar Pradesh mencatat 44 darjah Celsius manakala Punjab dan Haryana juga meningkat kepada 44 darjah Celsius. Selain pengeluaran bijirin berkurangan, pendapatan para petani turut terjejas. Kenaikan harga makanan dijangka mengatasi harga tenaga sekaligus menjadi penyumbang utama inflasi di Britain. Badan Pemikir Bebas The Resolution Foundation berkata tumpuan meningkatkan taraf hidup rakyat perlu diberikan khususnya mereka berpendapatan rendah dan sederhana. Kenaikan harga makanan itu akan memberi impak besar terhadap isi rumah. Di Britain, harga makanan dan barangan runcit meningkat hampir 20%. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syarul Salahuddin dan Diana Wai untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.